Biasanya komedi is waktu malam. Sebab kau dah satu hari kau stres dah, penat. Okey dah, jom kita pergi enjoy. And then orang buat lawak, kau ketawa lah. Ini 6 pagi baru bangun. Kembali di part yang ketiga. Kita sedang berbicara dengan seorang komedian yang sangat lucu ya dia ni. Banggalah saya ada kawan Cina yang lucu. Yang kelakar. Saya kawan-kawan Cina saya semua businessman. Kongsi gelap. Kalau aku kongsi gelap, kau macam mana kau tak boleh masuk kongsi gelap ni? Kau boleh jadi pelawak pula. Tapi yang kongsi gelap pandai nyanyi. Karaoke. Untuk kita berbalik pada filem Don Dukun ya. Yes. Pada awak secara peribadi, kepuasan awak untuk berlakon dalam filem ni, puas ataupun awak rasa masih ada lagi, alamak aku nak keluar lagi barang ni tapi aduh. Saya harap, ini adalah satu learning experience bagi saya, untuk satu situasi untuk saya belajar, sebab saya jarang buat filem. So I think saya kalau boleh next time kalau dapat peluang, saya akan lebih teliti lah, lebih prepare dan lebih sabar. Sebab betul tak biasa duduk sana macam menunggu. Saya dah sedia, dialog saya dah nak keluar dah. Dah hujung mulut dah. Tapi lama kan. Tapi orang tengok gerak tisu. Masih lagi dengan tisu. Filem ni ada pakai dubbing ke direct sound terus? Dua-dua. Saya selalu tempatnya dubbing. Ada pakai dubbing part yang macam ada wind machine, kecoh, bising tu. Okay Douglas, bila kita cakap you sebagai seorang komedian kan, pernah jadi juri, so macam mana sebenarnya konteks selawak ni? Dalam juri kena faham, kita dah ada pemarkahan yang sedia. So konten berapa markah, persembahan berapa markah, entertainment content berapa markah, so dah ada. So as long as you dah ada jalan cerita bagus, ada beginning, ada middle, ada end, ending tu tak gila sangat, follow. Lepas tu ada lah, kadang-kadang ada pengajaran pada saya. Komedi lah, kalau you nak dengar benda yang baik, jangan tengok komedi lah. Komedi bukan untuk belajar. Komedi bukan tujuan komedi untuk ajar awak jadi orang baik. Betul. Sebab tak baik lah, cakap tak baik lah. Sebab saya buat komedi, saya bukan buat baik. Saya buat lawak. Buat baik, you tengok cerita lain. Tapi dalam lawak pun ada benda yang baik kalau dia pandang benda tu positif. Iyalah, tapi sekarang saya tengok banyak netizen macam tu sedap. Dia macam kena selitkan. Sebab kalau tak, orang cakap macam tak ada pengajarannya. You belajar sendirilah. Ini cerita komedi. Selalu netizen macam tu lah, tak ada benda yang baik apa semua. Kita tengok profil dia tengah wheelie motor lah, tengah pergi club lah, apa semua. Dia memerlukan apa daripada kita sebenarnya? Dia ubah diri dia sendiri lah. Saya tak tahu. Ini hal you dengan netizen. Okay Douglas, you pernah jadi penyampai radio kan? You pernah terfikir tak bila kita sebagai seorang komedian di penyampai radio, kita perlu buat lawak? So I pernah dengar you ada cakap, aku tak tahu kenapa orang bangun pagi pukul 6 kan, kau pernah share benda tu kan? Aku macam pelik, kenapa orang bangun pagi pukul 6 terus nak ketawa. Itulah saya tak faham. Sebab biasanya komedi is waktu malam. Sebab kau dah satu hari kau stres dah, penat. Okey dah, jom kita pergi enjoy. And then orang buat lawak, kau ketawa lah. Ini 6 pagi baru bangun. Lepas tu aku kena buat lawak. Bangun, kalau isteri saya suruh bangunkan saya pukul 6. Buat lawak. You pergilah kan. Buat lawak, you buat breakfast lah. Pukul 6. Tolonglah. Buat kerja yang berfaedah. Bacalah newspaper ke apa. Tapi nak dengar lawak. You jadi penyampai radio, enjoy tak? Best tak? Okay, time tu pandemic. Okay. So time tu shooting tak boleh, live show tak boleh kan. Kalau time tu teater buka pun, kalau teater tu boleh letak 100 orang, sebab pandemik punya kena boleh letak 20 kerusi saja. Ada social distancing semua kan. So hancur lah. Cantik lah ada gaji radio tempoh. Radio kena COVID pun boleh buat. Betul. Ada buat daripada rumah? Ada. Best lah. Suara best lah. Tak dapat feel konti lah dekat rumah. Kan. Sound pun tak sedap. Sebab timing tak boleh tangkap. Douglas, awak ekonomi awak datang daripada mana sebenarnya? Selain daripada pendapatan lah. Dari pendapatan awak, daripada berlakon saja ke? Mostly stand up.
mainly stand up dan jual tiket lah untuk comedy show. Sebut pasal stand up, kami sebenarnya rindu sangat nak tengok Douglas punya stand up. Ada ke dalam masa terdekat? Oh yes, saya akan buat stand up ini first time lah, Dewan Philharmonic Petronas. Biasa buat konsert selalu kat sana kan. You masuk sana Yeah, first time. Dewan Philharmonic. Ya, dia orang cuba. So saya tak boleh apa tu buat salah. Macam mana nama you boleh lepas kat sana? Adakah ada sedara mara dalam Philharmonic tu? Mana tahu. Dia tak salah orang Dia tak salah orang Memang you Rasanya tak lah. Bila Poster dah keluar. Bila sebut Philharmonic, kita tahu tempat Tok T. Big concert. Kita tahu tempat yang grand. So adakah you yang decide untuk buat stand up? Tak ada. So saya dapat panggilan daripada Philharmonic. Dia kata dia orang sebab dia orang dah start buat diversity sikit, bukan sahaja orkestra. Sebab selalu dia ada orkestra sana. Sebab dia dah panggil Tok T buat, dia Betul. ada buat panggil Alif Sata dengan Lokos. So and then baru-baru ni Bang Face. Betul. Bang Face dia buat. So daripada penyanyi, so dia kata apa lagi boleh buat. Dia kata so kita nak try stand up. Ya, selalu sebelum ni kat Istana Budaya je kan. Istana Budaya pun itu yang rancangan yang memang dia di prepare lah. I don't know. So tapi solo show, I think Istana Budaya pun tak ada solo show. Dia stand solo? up. Tak ada. Ini DFP Philharmonic solo. Wah, biru muka seorang. Itu, so Berapa lama Muka kau putih merah jadi biru. Sejam setengah. so ada opening act 15 minit then saya keluar 1 jam. Berapa ratus ribu dah bayang kau tu? Berapa ratus ribu? Saya pancing dia. Tapi sebenarnya Man, kalau kau nak tahu, Douglas ni pada aku, kalau dia buat kat Philharmonic, pada kita besar. Tapi sebenarnya Douglas sendiri stand up dia pernah sampai kat Betul. LA. Bukan LA, bukan New York. Dan ni yalah Australia. Buat lawak depan Mak Saleh Yeah. Diorang ketawa. Okay. Dia bahasa Inggeris memang ada ketawa mat. Dia ada barang dia. Dia orang okay, and then dia orang pun I think at the moment pada timing dia bagus lah, sebab dia orang macam interested dengan orang Asia, orang India, orang apa tu yang Orient ke ASEAN lah. Di New York, bila you sebut Malaysia, dia orang tahu Malaysia. Di New York saya tak buat lawak Malaysia. Saya cakap I come from Malaysia. Then dia orang okay. Actually dia orang tak kisah pun, you come from Malaysia, Singapore, so are you funny? Okay. You know, Dia nak tengok apa funny dia kan. dia tak kisah. Dia kata Malaysia, bestnya ada orang Malaysia. Dekat Hong Kong orang Malaysia. Belah-belah China, Hong Kong tak pernah offer you. Belah-belah Hong Kong ke? Pernah pergi Hong Kong, tapi saya buat dalam bahasa English lah. Bahasa Inggeris juga. Hong Kong ada ramai orang Malaysia dekat sana. Ada ramai yang memang cakap bahasa English. Okay. So far stand up saya buat, so far lah dalam stand up saya buat English dengan bahasa Melayu sahaja. Okay. Saya belum ada keberanian nak buat dalam bahasa Cantonese ke, sebab tak lancar. Memang tak lancar. Tak lancar Cantonese you? Kelancaran Cantonese saya untuk beli, makan, minum. Benda simple lah. Teruk kau ni. Buat kira boleh lah. Kereta awak blocking saya lah. Okay Douglas, bila show di Philharmonic? Berapa bulan? 22 hari bulan November dan 23 hari bulan November. Tiket 22 malam dan 23 malam dah habis. So dia buka matinee 23 3:30 petang. Douglas, malam dah habis. Malam habis. Berapa ramai boleh masuk dalam tu? 950. Bermakna tiket dah hampir 2,000 lah habis. Belum 2,000. Lebih dari so, matinee sekarang tinggal I think. Apa cara diorang jual tiba-tiba boleh habis Tak tahulah. Dia saya rasa orang Petronas banyak beli. Kena paksa kan? Kena paksa beli. Beli 2 hari terus. Kita punya production kena beli kan. Macam dulu jogeton, anak bawa jogeton kan, bapak semua kena bagi. Tapi memang awak layak dekat situ. That's why dia tiket habis. Yes, Douglas, dalam banyak-banyak lagi watak yang you dah pernah lalui, yang dah pernah dapat, apa lagi watak dalam filem ataupun drama, tak kisahlah apa-apa, yang you nak sangat tapi tak dapat lagi? Apa tu, orang yang masuk jail. Kenapa? Kenapa you nak watak tak tahu lah. Saya rasa teringin watak masuk itu, jail. memang bukan teringin nak masuk jail, tapi saya rasa watak itu akan jadi agak interesting. Macam mana seorang Banduan boleh buat komedi ataupun boleh tengok dunia dengan minda komedi walaupun dalam jail. Kan macam dulu kan ada satu cerita Beautiful Life ke apa, dia cerita Itali. Okay.
dia komedi tapi time tu dekat Dalam concentration penjara. camp, dalam camp Nazi. Okay, Dekat okay. camp Nazi. Oi, Dia- boleh buat Tapi dia buat komedi Dia tu. buat komedi sebab okay, cerita tu bapak dan ada satu anak perempuan kecil. Okay. So bapak dia tak nak bagi tahu anak perempuan kecil dia yang ini sebenarnya camp Nazi, kau akan mati. So dia kata ini game. Oh. Ini satu game yang besar. Okay. Anak bukan. So lepas game last apa ending dia ada kereta kebal akan datang. So actually dia merana tau dalam camp, Faham. dalam camp Tapi dia tahanan. terpaksa buat komedi dengan Buat anak komedi dia. sebab anak dia tak nak anak dia takut. Tapi sebenarnya ada lagi satu cerita lah Douglas, kalau macam ni, Miracle in Cell Number 7. Oh, ada. Miracle in Cell Number 7. Tak tahu. Dia kena tangkap disebabkan dia dituduh membunuh budak tu. Okey. Lepas tu dia ni macam terencat sikit tau, dan dia kena duduk dalam penjara. Anak dia tinggal seorang-seorang kat luar. Dia orang terpaksa seluduk anak dia masuk jail. Tapi komedi Dul. Tapi komedi baik. Miracle in Cell Number 7. Tapi cakap pasal cerita Don Dukun. Don't dukun lagi. Kita dah promote cerita lain. Tak payah. Saya yang kena ambil bahagian tu. Saya nak masuk dah. Awak pula jangan risau sangat kan. Pasal awak dah tengok orang Astro Show kat sini. Saya semua dah tengok Don Dukun masa premier tu hari. Dan besok akan berlakunya tayangan di seluruh negara Saya untuk Don harap Dukun. jadilah. Kan? Jadi, Harapan awak sebagai Untuk filem ni. pelakon utama dalam Don Dukun. Nak kutipan berapa banyak? Again, kutipan banyak kecil tak ada kena mengena dengan saya. Bukan dapat bonus ke? Tak ada deal tak tu ada bonus. tak ada dalam kontrak. ada dalam kontrak. Kalau dia by hati bagilah, kalau tak pernah tanya kalau filem tu tak berjaya langsung. Baik, saya kena bagi. Betul juga. Tak adalah kan? Okay. Betul juga. Kita tengok kontrak lah, okay. So tapi saya berharap orang akan terhibur. I think that's my main thing selalu macam tu. Berapa banyak dia make, itu producer yang Lantak risau. lah. Itu Okay. producer. Yang saya tak nak orang datang tengok lepas tu, saya dah bazirkan 1.5 jam daripada riwayat saya. Daripada riwayat saya. Saya tak nak macam itulah. Itu memang saya akan rasa sangat sedih dan sangat geram lah. sangat geram. Ya. Kalau dia orang tahu dia ketawa, okey lah. Berbaloi. Boleh Mungkin saya terima akan lah. datang balik, mungkin saya bawa kawan datang. Banyak you punya scene kena potong. Tak adalah. I think mungkin 1-2 saja yang kena sikit potong lah. dan kena ubah lah. Kena ubah sebab peraturan. Okay. So itulah harapan dia. Kutipan kalau- berapa you target? Kutipan. You nak berapa agak-agak? Yang Syarif berapa? Syarif 20 30. 60 lebih, 70 lebih 70 lebih Syarif. 40. Syarif 60. 64. You nak berapa? 300,000. Saya you nak 300 juta ke apa? tak sebab ada Zuhar Ripin dalam tu. Jadi dia ambil benchmark tu. Tak, macam aku tak kisah. Sebab dalam tu ada Douglas. Aku okey. Douglas punya cerita aku tak pernah. Harapan you lah, you punya wish lah. 50 atas lah. Fuh, 50 atas. Wow, mudah-mudahan. 50 Tak atas. mustahil. 50 Tapi atas. sebenarnya jujur kalau kami tengok, sebenarnya kami semua sepakat out of 10 kita boleh bagi 9 untuk Don Dukun. Sebab Sangat tak bagus. cukup scene saya lah. Kalau scene lebihkan you scene lebih, saya 10. 11. Kalau ada scene you, kalau Mak Kilau, you punya bagi 300 juta. Gurau. Tapi sebenarnya kombinasi yang sangat baik. So korang memang kena pergi kat Pawagam. Sebab kami sendiri pun dah tengok Don Dukun. Kombinasi Ropi, Douglas Lim, lepas tu Datuk Yusof Aslam. Datuk Yusof Aslam. Marsha. All the best. Ucapan you sikit lah untuk you punya kepada budak-budak yang nak jadi komedian. Betul. Yang akan datang. You Sebab sebagai pernah jadi juri kan. You nasihat lah pada diorang. Well, I think kalau ada siapa yang berminat nak buat komedi, faham yang ia bukan satu kerjaya yang senang. Betul, Bila setuju. banyak liku dan Betul. atas bawah kan. Terus bawah pun ada. Terus bawah. keluar balik. So dia bukan senang lah. Dia bukan senang. And Nak tapi maintain kalau tu. memang itu minat you, then you boleh try dulu pergi open mic, dan saya rasa sebelum you cuba buat komedi, please tengok komedi. Sebab saya tahu ramai yang tak tengok komedi, dia pergi buat. Lepas tu dia rasa apa yang dia buat tu adalah komedi. Tapi itu bukan, dia terapi. Terapi. Bila tak dapat marah. Itu terapi. Ucapan untuk kita orang Dol Podcast.
saya berharap anda semua berjaya dalam kehidupan dan akan mendapat segala yang kamu nak dengan senyuman di bibir dan kesihatan yang baik. paru-paru dan juga Kenapa ucapan kau betul-betul Chinese? dan Dia hati duduk dekat- yang sihat. Dia babitkan paru-paru tu sebab ada isap okok. Tadi kita isap okok dia, saya tak isap rokok, saya tak isap apa. Dia sampai Sebab dengan bibir merah macam macam tak nak You rokok pakai lah. lipstick ke you Tak memang ada, merah? saya orang Cina panggil panas. Hiti. Apa? Hiti what? Saya Panas, saya akan punya jadi merah. badan memang panas, so bibir merah. Saya tak pakai lipstick. Mandi lah? Mandi. Mandi apa? Mandi tak kat rumah? Mandi Yelah, lah. nak mandi kat mana? Gurau. Okey, kita pun daripada Dol Podcast ni doakan supaya you sukses filem ni Thank apa you. semua Betul Douglas. Thank you. You sukses juga you punya apa tu? DFE Stand up comedy di Stand up comedy. Kalau ada macam tiket tak pakai 3-4 tu boleh campak ke sini lah. Kita akan kutip. Douglas nak tiket. Okay. Philharmonic Tapi best tu. Tapi dia dalam bahasa English so you bawa kamus. Tapi tengok Don Dukun semua. Tengok. Don Dukun. Besok sudah Alright. start My first lead ensemble. Terus dengar Dol Podcast. Podcast.